Dan kita bawakan semua perhatian anda ke studio pagi ini untuk peminat-peminat pidato dan bagaimana ini antara aktiviti yang boleh memperkayakan lagi penguasaan bahasa dan juga dari segi keyakinan untuk bercakap di halayak ramai. Itu sangat penting. Jadi pastinya penonton dah teruja untuk mengetahui berkenaan pertandingan pidato kenegaraan 2021. Jadi kita terus saja bersama dengan tetamu kita secara dalam talian iaitu Puan Nur Intan Shahriza binti Buang, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat PKPM Jabatan Penerangan Malaysia. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Baik, Puan. Boleh memberikan sedikit penerangan untuk para penonton dari segi mekanisme penganjuran pertandingan tahun ini, bagaimana ia akan dilaksanakan? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi sedikit mengenai pertandingan pidato kenegaraan 2021. Baiklah, untuk makluman semua, pertandingan pidato kenegaraan 2021 ini adalah merupakan salah satu program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia di bawah teras kenegaraan, dan ia dilaksanakan bersempena sambutan Bulan Kebangsaan setiap tahun. Jadi kelazimannya program ini dilaksanakan secara bersemuka. Namun dalam keadaan pandemik sekarang, kaedah ini telah disesuaikan dengan norma baru dan mulai tahun 2020 lagi, pertandingan ini telah dilaksanakan secara digital iaitu atas talian. Jadi selari dengan aspirasi Japan kini digital, yang matlamatnya adalah untuk memperkasakan penggunaan teknologi dalam penyebaran dan penyampaian maklumat secara strategik serta mengamalkan pembudayaan norma baru dalam setiap aktiviti dan pendekatan yang melibatkan masyarakat keseluruhannya. Seterusnya, saya bagi sedikit tentang matlamat tentang program ini. Program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman tentang dasar-dasar negara masa kini. Jadi ia juga bertujuan untuk memperkasakan penggunaan bahasa kebangsaan dan secara tidak langsung dapat menumbuhkan semangat patriotisme serta perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi saya tambah di sini, tema untuk pertandingan pidato 2021 pada tahun ini ialah Kita Malaysia, Kita Bangkit Bersama, iaitu untuk mengekspresikan lagi jalinan persefahaman dan sokongan di antara kerajaan dan rakyat dalam memastikan kemakmuran dan kemajuan Malaysia dipertingkatkan sekaligus mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia dalam berbagai kaum. Baik, tema yang diangkat cukup menarik sekali, Kita Malaysia Bangkit Bersama. Mungkin Puan boleh memberikan perincian berkenaan bila pertandingan pidato kenegaraan ini bermula dan bagaimana dari segi kaedah pelaksanaannya dari segi peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan, Puan. Okey, untuk pertandingan pidato kenegaraan 2021 ini, ia telah pun bermula di peringkat negeri lagi pada 1 Mac sehingga 30 Mei yang lalu, di mana seramai 15 johan peringkat negeri yang mewakili setiap negeri ini akan disaring di peringkat saringan akhir, iaitu pada 26 Julai, iaitu hari Isnin ini, bagi memilih 6 peserta terbaik yang akan bertanding di peringkat kebangsaan yang dijadualkan pada 3 September 2021. Jadi kaedah-kaedah ini kita mematuhi dengan SOP seperti mana yang telah ditetapkanlah. Jadi kaedah pelaksanaan ini seperti tadi saya maklumkan, kita laksanakan di peringkat negeri dan kita ada juga di peringkat kebangsaan. Jadi untuk kaedah di peringkat negeri, kita laksanakan secara perhantaran video penyertaan. Jadi durasi video adalah tidak lebih daripada 13 minit dan ia adalah berunsurkan syarahan berbentuk chalk atau TED Talk, iaitu dengan penggunaan bahan sokongan seperti PowerPoint, video dan audio. Jadi 15 peserta ini jugalah yang telah dipilih sebagai johan akan dibawa secara automatik untuk peringkat saringan akhir nanti. Dan penilai para panel yang dilantik akan menilai berdasarkan video rakaman yang telah dihantar. Puan Nur Intan, dari video yang telah pun disenarai pendek, bagaimana tahun ini kualiti pesertanya yang kalau boleh kita kongsikan bersama para penonton? Okey, kualiti peserta adalah berdasarkan kepada video video yang kita
sebagai salah satu antara syarat ialah video penyertaan perlu dihantar kepada ibu pejabat kepada Jabatan Penerangan Malaysia. Tidak seperti tahun lepas, peserta hanya diberikan dalam tempoh 7 hingga 10 minit, tapi tahun ini kita bagi sampai sehingga 13 minit, termasuk hujah dan juga bahan-bahan sokongan seperti infografi, slide dan sokongan dan sebagainya lah, audio dan sebagainya. Jadi pengiraan masa dikira bermula daripada perkataan pertama yang diucapkan oleh peserta. Jadi bahan-bahan sokongan ini kita hendak pastikan supaya dia tak bercanggah lah dengan persembahan pidato itu nanti. Jadi kita juga menekankan agar tidak ada unsur-unsur provokasi politik yang menyentuh sensitiviti kaum, agama, bangsa, dan ini juga akan dinilai di peringkat panel nanti. Yang termasuklah kita akan menilai penggunaan bahasa kebangsaan itu sendiri dan akan dijadikan sebagai satu kelebihan dalam kriteria pemekahan. Bagaimana pula Puan dari sudut pemilihan tajuk ataupun tema yang diangkat untuk diberikan kepada pelajar yang terlibat dalam pidato kenegaraan ini? Okey, untuk pertandingan pidato ini, pihak Rustia telah menetapkan sebanyak 6 tema. Tahun sebelumnya kita tetapkan 4 tema sahaja, iaitu tema dasar dan perlembagaan hukum negara, dan tema yang kedua iaitu keselamatan dan kesihatan yang fokus kepada COVID-19. Kemudian kita ada tema ekonomi dan kita ada tema keselamatan fake news. Dan pada tahun ini kita membuat pembaharuan dan penambahbaikan lagi. Untuk tahun ini kita menambah dengan tema baru, iaitu tema global dan juga transformasi digital. Dan bila mereka telah pun memberikan sehabis bagus input yang dibuat untuk persembahan mereka, apakah hadiah-hadiah yang menanti para pemenang ini dan berapa ramai yang akan disenaripendekkan dari segi mekanisme pemberian hadiah ini? Okey, boleh dikatakan hadiah yang ditawarkan sangat-sangat menarik. Untuk di peringkat negeri sahaja, Johan kita tawarkan wang tunai berjumlah RM1,500 berserta plat dan sijil. Naib Johan wang tunai RM1,000 berserta plat dan sijil, dan tempat ketiga wang tunai RM500 berserta plat dan sijil. Yang ini di peringkat negeri. Jadi untuk akan datang peringkat kebangsaan pula, sudah tentu nilainya kita gandakan lagi daripada yang sebelumlah. Jadi Johan untuk peringkat kebangsaan ini akan menerima wang tunai RM3,000 berserta plat dan sijil. Naib Johan wang tunai RM2,000 berserta plat dan sijil. Tempat yang ketiga wang tunai sebanyak RM1,000 berserta plat dan sijil. Dan kita tidak lupa kepada pemenang sagu hati, iaitu peserta tempat keempat sehingga 15. Pihak jabatan menawarkan penghargaan berbentuk plat dan sijil penyertaan. Saya rasa hadiah-hadiah ini sudah cukup lumayan untuk ditawarkan kepada peserta-peserta kita, dan ini merupakan peluang yang sangat baik kepada mereka yang menyertai pertandingan ini. Ya, peluang keemasan. Kita lihat hadiah-hadiah yang ditawarkan juga sangat-sangat lumayan. Jadi kepada anda semua yang ingin menyertai program ataupun pidato kenegaraan yang dianjurkan ini, mungkin Puan boleh nyatakan ataupun memberi pencerahan kepada penonton apakah laman sesawang yang boleh mereka lawati sekiranya mereka ingin mengetahui apa antara program-program aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sepanjang hari ataupun bulan kebangsaan itu nanti, Puan. Okey. Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan program dan aktiviti yang telah disusun dan dirancang sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021, para penonton boleh layari laman sesawang Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di www.kkmm.gov.my atau Jabatan Penerangan Malaysia di www.penerangan.gov.my, dan yang paling penting layarilah portal rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 di www.merdeka360.my. Puan Nur Intan, terima kasih dan juga kata-kata selamat berjaya kepada semua peserta tahun ini. Silakan.
Okey, harapan kami di Jabatan Penerangan Malaysia dalam penganjuran pertandingan pidato pada kali ini, kita mengharapkan agar semangat patriotik dapat disemarakkan lagi dan dimeriahkan walau dengan cara apa sahaja ataupun sederhana, tetapi tetap memberi impak yang besar dalam sambutan kemerdekaan negara. InsyaAllah. Terima kasih kerana berkongsi bersama kami dan untuk